Karat lah dia. Kalau oleh tangan itu menitik darah itu bentuknya UMNO, logo UMNO. Tapi dengan ketentuan Tuhan, dia dah berubah. Dia dah berubah dan dia telah masuk, memilih untuk masuk ke dalam parti Islam Malaysia, dan telah mewakafkan jabat dia yang pejabat UMNO bahagian itu kepada PAS dan juga geng UMNO bahagian PJS juga dan 28 ahli ataupun ketua cawangan telah ikut bersama dia. Dan fenomena ini, saya nak ceritakan fenomena ini sebenarnya bukan fenomena yang asing. Ia sekarang sedang melanda seluruh negara. Dan inilah yang menyebabkan Barisan Nasional dan UMNO merasa amat bimbang dan amat gusar. Sebab apa? Parti yang sebelum ini mengatakan tiada lain, tak ada parti selain daripada UMNO yang mampu memerintah negara, ini berada dalam keadaan terumbang-ambing. Mereka sedang sekarang ni sibuk berkempen untuk merebut jawatan. Dan mereka sanggup berbuat apa-apa sekalipun untuk mendapat jawatan tersebut dalam pemilihan parti pada tahun hadapan. Dan inilah yang berlaku sebenarnya. Dan banyak, ramai pimpinan UMNO di akal undi melihat perkara ini berlaku di peringkat atasan dan ini membuatkan mereka rasa amat mual dan amat jelik, melihat pimpinan tertinggi bermain politik wang, tidak melihat kepada kepentingan ahli, tidak menjaga kepentingan ahli, tetapi hanya melihat kepada politik agenda pribadi. Jadi apa yang berlaku sekarang, UMNO akan cuba mengalihkan pandangan rakyat, supaya tidak melihat kepincangan di dalam UMNO tersebut dan menutup segala kelemahan dan keadaan yang merunting di dalam Barisan Nasional UMNO supaya mereka dapat meneruskan agenda politik pribadi mereka. Jadi apa yang berlaku sekarang, mereka cuba, khususnya di Malaysia Selangor, mereka cuba untuk menunjukkan ataupun menonjolkan seolah-olah pimpinan Pakatan Rakyat di Negeri Selangor berada dalam keadaan pincang. Maka banyak isu-isu yang mereka bangkitkan. Pada awal kemenangan Negeri Selangor di bawah pimpinan Pakatan Rakyat, isu penternakan babi dibangkitkan. Dan apabila salah seorang exco kita mendedahkan perkara sebenarnya, siapa yang dalang di sebalik cadangan dibina tempat penternakan babi di Negeri Selangor secara besar-besaran menggunakan teknologi termoden, didedahkan dengan gambar-gambar. Sebenarnya rombongan daripada Barisan Nasional UMNO telah pergi ke luar negara untuk buat lawatan, melihat ladang babi di luar negara supaya dapat dijalankan ataupun diusahakan di Malaysia, di Selangor. Jadi apabila kita dedahkan, maka semua isu berkaitan penyelakan babi menjadi senyap. Dan bila kita menawarkan kepada rakyat Negeri Selangor air bersama, mereka minta padu, mereka ribut, mereka bising, mereka kata ini taktik meraih undi. Ini taktik meraih undi. Dia kata pastinya kerajaan Negeri Selangor akan bengkak sebab terpaksa bayar. Tak bagi rakyat Selangor air bersama kena bayar. Negeri Selangor terpaksa bayar. Tapi sebenarnya dengan kebijaksanaan Menteri Besar Negeri Selangor, rakyat Selangor dapat air bersama tak perlu pun bayar duit tambahan.
Yang duit sebelum ni digunakan untuk bayar orang-orang tertentu ya. Saya terpaksa bayar orang tertentu ni. Duit tersebut dah digunakan, dikembalikan kepada rakyat. Hakim Negeri Selangor, Kerajaan Negeri Selangor tak payah keluarkan duit lebih untuk bagi air percuma kepada rakyat Selangor. Tak pernah dalam sejarah bangsa Malaysia berbuat demikian. Hari pertama. Ya, mereka heboh. Jadi kita kata kalau tak nak air percuma tak apa. Kita bagi kepada mereka yang mahu. Tapi alih-alih ya, kita dengar dalam kerajaan peringkat persekutuan, mereka mengatakan kerajaan federal akan bagi elektrik percuma. Ya. Kalau elektrik RM20 ke bawah dapat percuma. Ya. Tapi saya nak kata itu satu pembohongan. Sebab mana ada hari ini dan ketika ini elektrik yang berjumlah RM20 ke bawah. Tak ada. Jadi kalau tak ada, siapa yang nak dapat percuma? Tak ada siapa. Kosong. Jadi itu tawaran percuma yang bodoh, yang bodoh. Ya, yang cuba memperbodohkan rakyat. Percuma yang kata, siapa yang qualify, siapa yang layak untuk dapat RM20 percuma? Semuanya dia daripada RM20. Jadi ini satu taktik ya, menipu rakyat. Dan seterusnya, Kerajaan Negeri Selangor dalam masa yang singkat, tak sampai setahun, telah meluluskan dalam bajet baru ini dibentangkan dalam bajet bulan Oktober, kita bagi guru-guru kasar elam tambahan kepada RM728 naik kepada RM10 bermula tahun depan. Tak pernah berlaku. Ya, ini pembelaan yang Kerajaan Negeri Selangor bagi kepada rakyat Negeri Selangor. Dan setelah kita buat pengumuman tersebut, Menteri Zahid Nalidi ya, pun membuat pengumuman. Dia kata kerajaan pusat pun merasa bertanggungjawab membela golongan pendidik di sekolah-sekolah agama rakyat dan dengan itu meluluskan diberi allowance tambahan daripada 700 lebih naik kepada 1,200. Jadi baguslah ya, Kerajaan Negeri Selangor menjadi contoh ikutan kepada kerajaan di pusat. Dan saya kira kalau itulah trendnya ya, menjadi ikutan, Negeri Selangor menjadi ikutan kerajaan di pusat, seelok-eloknya lah, lebih baik ya, kerajaan pusat itu dipimpin oleh kerajaan pimpinan Pakatan Rakyat. Itulah sebabnya. Ya, kita kata selepas belakang tahun kita akan bergerak menuju ke Putrajaya. Inilah sebabnya mengapa kita perlu duduk di Putrajaya menyerahkan kepimpinan persekutuan. Sebab itu banyak berlaku penyelewengan yang sebenarnya adalah buatan ataupun rekaan mereka sendiri. Mereka sendiri, tangan-tangan mereka telah yang memusnahkan diri mereka sendiri. Terlampau banyak perkara-perkara ataupun isu-isu yang mereka tak dapat jawab. Ya? Walaupun kita lihat dalam pilihan raya kecil di Sematang Kau, mereka cuba mengeluarkan berbagai isu. Dia senang lewat, ditimbulkan semula. Selepas diputuskan dalam mahkamah bahawa Datuk Seri Ahmad Ibrahim tidak terlibat, dah diputuskan. Tetapi isu tersebut dibawa balik, dibangkitkan dengan orang lain, orang baru pula kemudian. Tetapi, ya, oleh sebab rakyat sudah bijak membuat pilihan, rakyat sudah buka mata, ya, berfikir, tidak semata-mata menerima berita itu tanpa soal sedikit, maka mereka telah buktikan, mereka telah tunjukkan sokongan mereka di dalam kertas undi mereka. Jadi kita lihat walaupun ya, serangan betul-betul ditujukan kepada Pakatan Rakyat dalam pilihan raya kecil Pematang Kau, tetapi rakyat Pematang Kau tetap
tidak berganjak, tetap memilih, ya, memilih pimpinan daripada Pakatan Rakyat, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid. Dan kita lihat di dalam pilihan raya Ketua Kuala Terengganu ini juga, sekarang ni kita dah lihat, ya, propaganda Barisan Nasional dan UMNO, mereka bangkitkan isu hidup. Isu hidup ni dah cerita lama. Ya, mereka cuba nak lagu-lagukan antara parti-parti dalam Pakatan Rakyat. Dia kata, macam mana sekarang ni? PAS tak melaksanakan hudud. Ya, kenapa PAS tak bercerita tentang hudud? Lepas tu, oleh sebab PAS pun dah tahu mainan, dah tahu mainan Barisan Nasional ni, tak terperangkap dengan mainan Barisan